Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jadi minta maaf lah lambat sikit. Untuk hari ni awak sampai mana? Sampai ni sudah kan? 3D craft kan? So masuk limits kan? So untuk hari ni kita masuk kepada limits of continuity, di mana sebab kita sekarang chapternya adalah multivariable function. Jadi kalau function normal lah. Function biasa, kalau function of single variable pun kita akan lihat yang pertama dia punya domain and range dia macam mana. Kemudian dari domain and range tu kita boleh dapat dia punya graph, ataupun sketch graph dia. Yang ketiga yang kita akan lihat adalah limits. Lepas dapat limits, dah ada limits. Jadi limits ni ada basic, dia punya permulaannya basic untuk kita punya differentiation. So lepas ni pun ada differentiation. Mana untuk yang ni kita belajar partial derivative lah. Dan kemudian bila untuk function lepas differentiate kita juga perlu integrate. So tu dah masuk. Dia sebab calculus kena ada differentiate, kena ada integrate. So integration kita ada chapter yang seterusnya lah, chapter yang ketiga, satu chapter betul untuk integration of function. Okay, sekarang kita akan lihat part yang ketiga iaitu limits and continuity. Senang saja limits and continuity ni. Okay, apa itu limits bagi two variables? Di mana sekiranya kita ada function fxy ni dan kita cari limits function tu bila x dan juga y approach a, point A dan juga B. So bila kita masuk dalam ni A dengan B ni, okay, dalam fxy ni kita dapat satu nilai. So nilai itu kita panggil dia sebagai limits fxy. Okay. Sama juga kalau three variables, kita ada x, y, z pada point A, B dan juga C. Dan kalau kita substitute dalam function x, y, z ni lah limits dia, so dapat satu nilai. Nilai ni kita panggil dia nilai limits bagi f, x, y, z lah. Bila function ni approach value yang kita cari ni lah. Biasanya untuk limits bagi function of single variable kita perlukan dua path. So sama ada kita move daripada left, move daripada kiri ataupun move daripada kanan lah. Ini contohnya. Contohnya katalah kita ada xy Ni dalam kalkulus biasa memang kita dah tengok lah xy. Kita pun adalah function, tak kisahlah function apa pun. Kita berkata nak cari limits function ni fx pada point A. Berapa agaknya function ni bila dia approach A ni, berapa agaknya nilai function ni. Biasa kalau untuk ni kita cari limit kiri kan. Limit kiri berapa? So kita juga perlu cari limit dari kanan. Bila function ni approach A lah, so maksudnya limit x approach A dari kiri bagi fx ni. So dapat berapa lah. So ini limit x approach A dari kanan fx dapat berapa. So ini limit kiri kanan. Ini kalau single variable . Kalau untuk function bagi multiple variables, so dia ada banyak variables. There are infinitely many paths involved in moving towards the point A, B ataupun A, B, C. Let's say kita nak point A, B sahaja. Point A, B sahaja. Sekarang kita kena guna 3D lah. So X, Y dan juga Z lah. Sebab apa? Kalau nak lukis, kalau nak sketch untuk dia approach ABC ni susah sikit macam mana pula nak lukis body-nya. So ini 3D. So katalah kita nak cari, kita ada function macam ni lah. Surface macam ni contohnya lah. Ni surface dia. Kita nak cari berapa agaknya function Z ni kan. Z sama dengan fxy kan.
Berapa agaknya fxy ni bila dia approach a point sini. Point sini berapa ni? Katalah point sini kita plot sini xa, y ni adalah b. So ni maksudnya dia approach point AB lah. Berapa agaknya limit xy approach AB bagi fxy ni? Berapa agaknya nilai fxy ni lah, nilai z lah berapa kalau dia approach A dengan B. Kalau kita perhatikan untuk function of multiple variables ni, okay, kita boleh cari dari x macam ni lah, ni kan x kiri, x kanan kan. Kita cari dari x kiri, okay, x kiri belah sini. Kita cari juga dari x kanan, okay. Kemudian kita boleh juga cari dari y yang atas ni lah, dari sini. Asalkan dia menuju ke sini, kita boleh cari dari sini. Okay, dan daripada X ni dia sebab dia 3D, so dia banyak tempat kita boleh ni lah, sini, sini. Jadi dia ada banyak laluan dia yang melalui titik ni lah. Okay. Tak sebagaimana yang kalau 2D dia dari kiri, dari kanan saja. Sebab dia 3D ni, dia banyak dia punya path dia yang involve lah. Nak sampai kepada point yang ni. Oleh kerana itu, dia adalah impossible ya untuk kita check setiap ni lah, nak kata check kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ni untuk dapatkan dan tentukan bahawa limits ni adalah exist. Sebab apa kalau kiri, kanan sama, dia exist ya. Okay, jadi kita ada prosedur lah untuk dapatkan limit bagi multivariable function. Dia senang dia sebenarnya. Limit bagi multivariable dia agak mudah. Dia tak sebagaimana single variable. Single variable dia banyak method, banyak teknik ya. Kalau limit approach infinity lain pula. Limit kosong tapi dapat infinity lain pula. Dia ada cerita, dia banyak lah. Ada banyak tu kena bahagi ke apa ke. Macam ni tak ada sangat lah. Kalau ada pun kita apply sikit je limits bagi single variable tu. Okay. Okay, bagaimana kita nak dapatkan limits bagi multivariable function? Okay, kita buat first attempt kita, percubaan pertama kita adalah kita substitute sahaja. Dia tentukan sama ada FAB ataupun FABC ni define. So maksudnya kita substitute sahaja nilai AB dalam fxy ni ataupun ABC dalam fxyz ni. So kalau dapat substitute dapat nilai, maka limits tu adalah nilai itu sendiri. Macam biasalah kita substitute dapat nilai, oh itulah itu. Kalau tak, okay, kita boleh cuba second attempt ni, iaitu kita cuba simplify limits tu. Okay, tengok lepas simplify dapat tak dia punya function tu lah. Atau kalau yang step yang ni, kalau tak boleh, kita try ada yang sesuai untuk buat substitution. Yang pertama, ada yang tapi tak semua boleh lah substitution. Okay. Kalau tak boleh juga, okay, tak boleh. Kita nak masuk ni pun tak boleh. Okay, ni tak boleh. Dan nak simplify pun tak boleh. Guna substitution pun tak boleh. Maka, apa kita buat adalah kita buat percubaan yang ketiga. Kita tentukan yang limits tu does not exist. So kita kena tunjukkan yang limits ni does not exist dengan memilih sebarang smooth curve yang melalui point tu tadi. Okay. Okay, sebab jangan pelik lah, sebab apa, adakah kalau semua function tu kita boleh assume dia does not exist? Tak pun, pada point dia. Tak pun, sebab apa, kalau function tu susah sangat kita nak ni, kalau nak kita dah cuba beberapa curve pun dia still sama, dia punya answer dia lah. Maksud bila sama tu, so dia punya limit tu mungkin exist. Jadi yang tu kita tak boleh kira secara manual. Kita ada dia punya kekangan lah. Jadi tu kita terpaksa minta bantuan software. Okay. Kita lihat example untuk limits. Okay, determine if the following limits exist or not. Senang je. Okay, nampak banyak je tapi sebenarnya cepat je boleh buat. Okay, kita lihat yang A dulu. A dulu. Okay.
Kita cuba substitutekan dalam ni lah, maksudnya saya buat dulu kat sini lah. Maksudnya kita cuba substitute dalam ni, kita dapat 3. Saya tunjuk tapi dah kalau boleh congak boleh tu dapat lah 2 kuasa 2. Z adalah negatif 1. Tambah Y adalah 1. X adalah 2. So dapat berapa ni? Negatif 12 tambah 2 adalah negatif 10. Jadi bila kita substitute orang dapat dia punya nilai, maka inilah dia punya answer. Okay, macam biasalah limit kita kira. Dia kalau tak ada problem kat situ, so okey lah. So bagaimana pula kalau kita ada limit macam ni? Okay, kita pun gantikan substitute nilainya. Masuklah dalam ni 1 tolak 1, kita dapat kosong per dengan 1 tolak 1 kosong. Okay, kita dapat kosong per kosong. Bila kosong per kosong, actually bila 0 per 0, kosong per kosong ni kita tak boleh assume dia terus adalah undefined. Tak boleh. So dia terus cakap dia does not exist. Tak boleh ya. Sama macam limit single variable, kalau 0 per 0 ataupun infinity per infinity, dia ada cara dia lah. Okay, dalam case ni kosong per kosong ni tak boleh. Jadi kita try cara yang kedua tu tadi. So apa kita buat adalah kita cuba simplify. So yang ni memang obvious sangat lah dia boleh simplify. So limit xy approach 1, 1. Ini kita ada x tolak y, x tambah y bagi dengan x tolak y. Okay, so ini boleh potong. Bila dah potong, kita masuk semula nilai 1 dekat sini. So masuk 1 dekat sini, kita dapat 1 tambah 1 adalah 2. Okay, so dapatlah. Bila selepas kita simplify, kita pun dapatlah dia punya limit. Okay, kemudian kita pergi kepada yang C. Kita pergi kepada yang C. Limit xy approach 0, 0. Okay. X kuasa 4. Okay, kalau kita masuk dalam ni, kita masuk dululah kosong kosong ni, kosong tolak kosong, kosong. Kosong tambah kosong, kosong. Dapat 0 per 0 lah. Jadi kita try simplify lah. Kita try simplify. Boleh simplify tak yang ni? Boleh simplify tak? Nak jawab seorang? Boleh. Boleh ya. Simplify macam mana? X square tolak 4y square. 4y square. Darab dengan? Darab dengan x square tambah 4y square. Tambah 4y. So bagi dengan x square plus 4y square lah. Jadi yang ni kita boleh eliminate. Okay, kemudian substitute semula value ni. So ini kita dapat 0. Okay. Dapatlah nilai limit dia. Okay, untuk yang D ni, bila kita substitute nilai 0 ni, kita pun dapat 0 per 0 lah. Okay, yang D ni boleh simplify tak? Boleh tak agaknya? Yang D ni kita tak boleh simplify sebab apa? Kalau kita, let's say kita bawa keluar X lah, X. So atas ni X lah kan. So ni tinggal 2 bagi dengan X, okay 1 tambah 4y square bagi X lah. Okay, so katalah kita nak potong ni, atas ni tak ada X lah. Tapi bawah ni nanti dia akan jadi 0 per 0 semula. So kita tak boleh ni, tak nak ada yang ni. Jadi tak boleh kita, maksudnya yang kat sini kita nak eliminate apa pun tak boleh. Kalau eliminate pun dia jadi masalah problem semula dekat sini. Okay, sebab ni bukan kosong ni 0 per 0. So dia undefined dekat situ. Jadi case yang macam ni, kita cuba tunjuk dia adalah does not exist. So macam mana nak tunjuk dia adalah does not exist? Ini yang statement yang ni lah. Apa benda dia cakap? Ni. Tunjukkan limit saya does not exist by choosing any smooth curve which pass through the point. So maksudnya apa tu? Maksudnya okay, kita lihat limit ni kita nak cari pada certain point ni, macam ni kosong-kosong
Kita pun nak carilah pada 00. Okay, 00 lah. So ini X, ini adalah Y. Okay, 00 Memang saya lukis 2D tapi sebab apa limit dia pada 3D pada gini lah. Tapi sebab kita nak cari point ni pada yang 00 ni. So saya lukis ni sebagai sebab kalau nak tunjuk kat sini payah pula. Jadi sekarang kita pun lihat, okay, yang lalu dia mesti sama ada line ataupun curve yang melalui point 00 ni. Contohnya dekat sini, yang lalu 00 adalah line ni, betul tak? Okay, line ni, line yang pertama ni, line apa ni? Y equal to 0. Okay. Line yang kedua, line ni, paling senang lah ni, line yang ni. Ni line apa ni? Y pula lah. Ini adalah, ini vertical line ni adalah X equal to 0. Okay, ada lagi yang lalu 00? Ada lagi. So ni kan pun lalu juga 00. Ni line, okay. Straight line ya. So ini katalah Y equal to X. Ataupun saya ingat sikit Y equal to berapa? Y equal to 2X. Bawah sikit Y equal to setengah X. Macam tu. Ataupun line ni. Atau boleh lagi Y equal to X squared. Ni. Boleh lagi Y equal to negative X squared. X equal to Y squared. Banyak yang boleh asalkan dia melalui titik 00. Jadi yang paling senang kita nak ambil adalah dua ni. Yang dua ni iaitu pada Y equal to 0 dengan X equal to 0. Kita pilih dua ni dulu. Kita lihat adakah bila function ni dia lalu 00 melalui dua path ni lah. Ni dengan ni, adakah dia punya limit dia sama? Maksudnya nanti kalau dia lalu dua path tu adakah dia punya Z tu sama? Sebab kita nak tengok pada 00 limit ni wujud ke tak. Okay. So apa kita buat adalah ini tak boleh simplify ya. So bila tak boleh simplify, jadi kita try kita try pada Y equal to 0 Ini sebenarnya bukan pada point Y, dia melalui ni path Y equal to 0. When Y equal to 0 ataupun X equal to 0, mana-mana satu yang buat lah. Saya ambil dua ni yang dua ni. So when Y equal to 0, limits ni dia akan jadi X tu kekal sebagai X. Y sekarang kita tukar kepada 0 Approach 0. Okay. X ni sebab kita kekalkan sebagai X sahaja. So tulis X je lah. Y ni sama dengan 0. So ini kita akan dapat X tambah 0 lah. X sahaja. Jadi bila kita tulis balik ini kita boleh potong X. Jadi limit dia dekat sini berapa ni? Limit dia adalah sama dengan 2. Ini path yang pertama. Okay, iaitu Y equal to 0. Okay, kita pun test. Ni macam cari limit kiri kanan ya. Cuma sekarang kita guna line ataupun curve sebab apa dia 3D So when X equal to 0, okay, kita pun dapatlah limits X pula. X ni 0 So 0, Y, okay, approach 0, 0 lah. Jangan masuk yang ni pula, masuk yang function ni Jadi yang ni X kita kosong, jadi kita darab berani 2 darab kosong bahagi dengan okay, 0 tambah 4Y squared. Okay, jangan masuk kosong-kosong ni pula, nanti akan dapat kosong per kosong pula. So yang ni kita selesaikan dulu function kita ni. So tanpa kita substitute dulu, kita akan dapat limit ni sebab 2 darab kosong, kosong per apa-apa nilai pun adalah kosong. Okay. Ini adalah path yang kedua. Jadi kalau kita lihat bila limits ni dia approach 0, 0 melalui line Y equal to 0 ni, dia punya Z dia adalah sama dengan 2.
Tapi bila dia pada arah X sama dengan kosong, okey, dia punya Z-nya adalah 0. Maka oleh kerana 1 tak sama dengan 2, the limit does not exist. Okey. Macam tu Boleh faham tak? Maksudnya kita tunjukkan dia tak exist dengan masukkan dalam beberapa lintasan lah. Okay, kita pergi kepada yang E pula. Sama juga yang ni kita tak boleh simplify lah. Kita tak boleh simplify. So yang ni pula kita lihat dia punya point. Okay, point dia adalah pada 0, 2. So X0, Y2 kat mana tah? X0, Y2 sini Sini 0, 2. Okay, X dan juga Y. Okay, apa agaknya function ataupun line ataupun curve yang boleh kita guna untuk kita check, untuk kita cakap, untuk kita bagi tahu yang kita punya ni limits ni does not exist. 02 kat sini. Tengok tu. Ni 02. Sini Y2, X ni adalah kosong. Okey, apa agaknya? Line yang pertama apa? Y equal to 2. Y equal to 2. Okay, yang mana? Yang ni. Okay, sebab apa? Ini dia Y equal to 2 ni dia lalu point ni. Yang kedua? X equal to 0. X equal to 0. Okay, jadi kita guna kedua-dua ni, kita check. So, Y equal to 2. So, limits 1 ada yang tambah lah. So limits X, Y kita equal to 2 sekarang. Approach 0, 2 lah. Okay. So X kepada X. Okay. X plus 2 minus 2. So ni kosong. So ni potong-potong kita dapat 1 Okay, limit pada bila dia lalu Y equal to 2, kita dapat nilai Z-nya adalah 1 Bagaimana pula kalau dia lalu X equal to 0? Okay, X equal to 0. So kita dapat limit 0, 2 0. So X kita substitute sebagai kosong lah. Kosong per dengan 0 tambah Y tolak 2. So sama macam kes yang tadi, 0 per apa-apa nilai adalah sama dengan 0. Okay, so ini adalah limit bila dia lalu X equal to 0. Maka dia does not exist, kita dah senang tulis yang 1 tak sama dengan 2, maka the limit does not exist. Okay, macam tu sahaja. Boleh faham ke? Senyap je. Boleh faham ke tak? Boleh. Seorang je dia jawab. Boleh doktor. Boleh doktor. Okay tengok yang F Okay, sebab kata boleh faham tu saya tanya awak lah. Okay, sekarang boleh simplify ke? Tak boleh. Okay, tak boleh simplify Jadi kita lihat kita ada point kosong-kosong. Jadi obvious lah macam sama macam tadi, apa kita punya line yang kita nak ambil. So katalah senang sangat ni kosong-kosong, kita pun ambil lah line yang sama Okay. Contohnya lah. Kita pun ambil pada Y equal to 0. Benda tadi Y equal to 0.
Dan kita ambil pada x equal to 0 lah. Ini katalah saya yang ambil lah. So y sama dengan kosong. Masukkan dalam ni kita ada limit x0 approach 0, 0. Substitute dalam ni lah sebab y sama kosong kan. So kosong per dengan x squared plus 0 lah. So dapat kosong juga. Okay. Pada pas yang pertama lah. So when x equal to 0 pula, substitute dalam ni limit kosong y approach 0, 0. So kita pun masuk dalam ni. So ini kita dapat kosong lah. Sebab apa, kita punya x kita kosong, tadi y kita kosong kan. So ini adalah kosong tambah 2y squared. Pun dapat kosong. Okay. Kalau kes macam ni macam mana? Kita tak boleh nyatakan yang dia adalah exist. Sebab kita nak tunjukkan dia adalah does not exist. Kalau awak nak nyatakan dia exist, awak kena cari. Punyalah banyak. Lepas tu baru ke semua kosong, barulah kita boleh katakan dia adalah exist ya. Macam ni, kes macam ni lah yang kalau exist kita susah sikit lah. Kita kena bantuan software je lah. Jadi bila macam ni, macam mana agaknya kita nak tunjukkan yang function ni adalah untuk limit dia, kalau lalu y kosong sama, x kosong sama, kita kena cari line ataupun curve lain yang melalui titik kosong-kosong ni. Supaya kita tengok kalau dia lalu curve lain ataupun line lain, dia adalah nilai dia bukan, dia tak kosong Jadi kita boleh terus katakan dia does not exist ya. So cara dia tak ada cara. Cuma cara kita nak ni adalah kita harap dapat kita potong atas dan juga bawah Tengok macam mana saya pilih sebab dia banyak lagi. Awak boleh pilih y sama dengan x kuasa 2, awak boleh pilih y sama dengan x, awak boleh pilih y sama dengan negatif x kuasa 2, y sama dengan x kuasa 3 pun boleh, negatif x kuasa 3 pun boleh. Banyak lagi lah macam yang lain-lain tu yang biasa sahaja. Tak payah pelik-pelik lah. Okay, so yang ni macam mana kita nak pilih adalah kita lihat dia punya function tu sendiri. Contoh dekat sini, kita ada 2y kuasa 2 2y kuasa 2. Boleh tak agaknya kita jadikan x kita ni adalah y kuasa 2 juga, supaya ini kita boleh tambah dan mungkin kita boleh potong dengan apa yang ada dekat atas ni lah. Mungkin saja kita boleh try and error Cara dia, contoh dekat sini kita pilih ni 2y squared. Okay, kita boleh pilih sama ada dua yang kita boleh pilih lah. Sama ada nak jadikan dia x squared ataupun nak jadikan dia adalah y squared. Kalau nak jadikan dia x squared, ini kena pilih y sama dengan x. Okay, ni kalau nak jadikan dia semua ni y squared, kita boleh pilih x sama dengan y. Cara kita nak pilih lah. Tapi kena tengok juga adakah y sama dengan x atau x sama dengan y ni samalah kan. Dia lalu tak dua point ni? Lalu kan? Lalu dekat mana? So y sama dengan x di sini. Okay, y sama dengan x. Katalah saya ambil y sama dengan x atau x sama dengan y sama je. So lalu dekat sini. So dia lalu sini. Kalau kita substitute ni, mungkin ni dia jadi kita boleh tambah. Mungkin boleh potong dengan yang atas ni. Mungkin saja ya. Tapi ada kebarangkalian tak boleh jugalah. Dia depends pada function. So kalau boleh macam tu, kita try Kita masuk bila y sama dengan x. Sebab ni soalan dia senang je. So limit. Okay, x kita x lah. Y kita adalah sama dengan x. Approach 0, 0. Okay. So masukkanlah y sama dengan x. So kita dapat x squared. Bagi dengan. Sini x tu x kekal. So x squared tambah y sama dengan x. So kita dapat 2x square. Okay. So ini kita dapat limits. Ini kita boleh gabungkan sebenarnya x approach kosong terus. Tapi tak apalah, saya tulis jugalah x. Sebenarnya dia dah jadi satu variable sahaja. So kita ada x squared bahagi dengan 3x squared. So ini sama dengan dipotong-potong.
So jadi sama dengan 1/3. Maka bila dia lalu y sama dengan x ni, dia punya limit tak sama. Therefore, sebab satu, ambillah satu ataupun dua lah. Satu tak sama dengan tiga. Kita dah just nak tunjuk dua sahaja. So satu tak sama dengan tiga. Maka kita dah dapat tunjukkan the limit does not exist. Okey, apa jadi kalau sama juga? Kalau sama juga, kena cari path lain lah yang sesuai. Okey, macam tu je. Okey. Okey, untuk yang G pun sama dengan saya nak awak buat lah. Lepas tu awak bagi tahu saya. Awak nak ambil lintasan apa yang G. Boleh buat sekejap tak? 5 minit je. So yang G ni pun tak boleh simplify ya. Bila masuk kita dapat 0/0 lah. Okey. Kalau setakat masuk dapat nilai tu senang sangat kan. So dapat 0/0. Can we simplify? Tapi kalau dia dah bagi path apa yang nak guna sahaja yang dia bagi dalam soalan. Kan senang je. Okey, masuk dalam ni. Okay, dia lalu apa 0/0. Awak ambil yang mana tu? Dah. Ambil apa? X equal to y power 4. X equal to y power of 4. Okay, betul lah tu. X equal to y power of 4. So bila kita substitute X dalam ni, dapat kan? Dapat berapa? Dapat 1/4. 1/4. Okay, y. So 0, 0 lah. So X kita adalah, sebab function ni memang dicipta untuk kita boleh dapat dia punya answer lah. Tapi tak semua function semudah macam ni lah. Okay, square root 1/2 lah. Okay, y kuasa 2. Bagi dengan y power of 4 plus 3y power of 4. So ini potong. So ni y kuasa 4 lah. So limits, okay, y power of 4y 0, 0. Okay, ni kita dapat y kuasa 4 bagi dengan 4y kuasa 4. So dapatlah 1/4. Okay. Okay, satu lagi. Boleh ambil mana-mana satu. X equal to 0 ataupun y equal to 0. Let's say saya ambil y equal to 0. So kita masuk dalam ni. Limits. Okay. X 0. Approach 0, 0 lah. So ini y equal to 0 kita dapat 0 dengan x plus 0. So ini kita dapat kosong. So bila dapat kosong, kan bila kita dah tahu nak ambil mana satu tu kita tak perlu buang masa lah. Sebab apa, bila macam ni awak try congak je dulu. Bila ada function x dengan y kat atas ni dua-dua, kalau kita ambil y sama dengan kosong dengan x sama dengan kosong, mesti kita akan dapat kosong jugalah. Okay. So satu tak sama dengan dua lah. Therefore the limit does not exist. Okay, dah. Ini kalau kita ada function di mana case-nya kita tak boleh simplify lah. Tak boleh simplify, tak boleh buat apa-apa pun lah. So kita kena show dia adalah does not exist lah. Function tu jangan risau sebab kami akan pastikan function tu boleh kita tunjukkan does not exist. Cuma case-nya macam ni lah, sama ada kita pandai pilih pass ataupun tidak. Okay, sometimes dalam soalan kita bagi terus je lah. Dia punya pass tu senang. Okay, dan kita tengok pada example yang terakhir, yang ni. Yang ni, kalau kita substitute, okay, kita memang akan dapat sebab cos squared 0 adalah 1. Cos 0 adalah 1 ya, cos 2 kan dia 1 jugalah. So ini kita akan dapat kosong per, ini kosong tambah kosong, kosong per kosong.
Soalan ni, ini saya keluarkan dalam soalan pada FTK semester lepas. Okay. So yang ni, bagaimana? Okay, kosong. Tapi kita boleh cari, kita boleh dapatkan dia punya limit. Limit ni exist. Okay. Nak simplify tak boleh. Jangan potong pula ni ya, tak boleh. Jangan potong cos ni. Cos ni kena ni kan dulu baru ni lah. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh guna satu lagi cara iaitu guna substitution. So bagaimana nak guna substitution adalah kita pakai, cuma dia biasa terpakai untuk x squared plus y squared ya. Sebab ada sebab dia. Di mana kita guna substitution u equal to x squared plus y squared. Okay. Bila kita guna substitution u ni sama dengan ni, therefore kita dapat when x xy approach 0, 0 ya. Xy ni dua-dua ni approach 0, 0. Then kita akan dapat u juga approach 0. U akan approach 0. Dia sebab tu kita perlukan dua-duanya kuasa 2. Baru kita boleh guna ni lah. Sebab kalau dia bukan kuasa 2, contoh x tolak y So kalau xy ni approach 0 ni, belum tentu u ni sebab apa? Mungkin ni akan jadi negatif something, apa dia jadi lagi besar, lagi besar ataupun tu lah. Dia macam tu. Okay, so dia khas untuk x squared plus y squared. Supaya kita nak penuhi syarat yang ni lah. Jadi bila kita guna substitution yang ni, okay, u let u equal to ni, so kita akan dapat limits ni. Limits xy ni dia akan jadi u approach 0. 1 tolak cos kuasa 2u bahagi dengan u. Okay, so kita akan dapat macam ni. Bila dapat macam ni, kita pun ganti semula. Ganti semula, kita akan dapat, kita dah dapat ni single variable sebab u kita dapat kosong lagi. Tapi bila single variable, dia 0 over 0, kita boleh guna satu teknik. Teknik apa kalau kosong per kosong? Sebab dah belajar kan kat kelas? Ingat tak limits? Kalau 0 over 0, kita nak guna teknik apa? Sebelum saya ajar satu lagi lah, satu lagi kita boleh guna identity trigo tu. Kalau kosong per kosong guna apa? Kita guna L'Hopital rule. Ingat lagi? L'Hopital rule. Apa L'Hopital rule? Apa yang dikatakan sebagai L'Hopital rule tu? Macam mana nak buat? Ingat tak? Kalau guna L'Hopital rule ni macam mana? So bila guna L'Hopital rule, kalau kita ada 0 over 0, dalam kes ni banyak kosong per kosong lah. Jarang kita ada infinity per infinity untuk multi variable. Kita perlu differentiate atas. Okay. Yang ni untuk yang ni biasa saya buat direct saja. Tapi tak apalah, saya tunjuk. Kita perlu differentiate atas d over du 1 tolak cos squared u lah. Per dengan differentiate bawah. L'Hopital rule. Saya memang suka guna L'Hopital rule sebab dia senang. Differentiate atas, differentiate bawah. Bila differentiate atas pada u, kita akan dapat limits u approach infinity. So differentiate 1 tolak cos squared adalah dia macam biasa. Differentiate 1 kosong, differentiate negatif cos kuasa 2, kita dapat negatif 2 cos u darab dengan differentiate cos u adalah negatif sin u bahagi dengan 1. Okay. Jadi dah sampai dekat sini, boleh masuk, boleh gantikan semula kosong dekat sini. So cos u 1, sin u kosong, so limits kita akan dapat 0. Ni jawapan dia. Atau kalau tak suka guna L'Hopital rule, sebab saya selama-lama saya mengajar ni memang dah banyak kali dah saya dengar, tak suka guna L'Hopital. Padahal L'Hopital rule yang paling senang Awak differentiate atas, differentiate bawah sahaja.
Okay, kita boleh guna cara yang ni lah. Okay, cara dia adalah kita buat apa benda ni. Atas ni jadikan dia satu tolak cos square U and identity trigo. Kita ada sin square U per dengan U. Okay. So ini yang sama. Jadi apa kita boleh buat? Limit U approach 0. Pecahkan. Okay, kita ada sin U over U darab dengan sin U. Okay. Kita tahu, kita dah hafal sin U over U. Biasa pelajar dia hafal. Limit X approach 0 sin X over X berapa? Berapa ni? 1. Okay. So yang ni bila darab limits bila darab dia kita boleh dapat dia punya jawapan ya. So kita boleh darab lah. So ini adalah 1 darab dengan sin U adalah kosong, kita akan dapat kosong. Ini sama dengan 1. Okay. That's why darab kosong dapat kosong. Macam tu. Okay. Ini case yang guna substitution. Ada lagi lah dekat bawah yang guna substitutionnya. Contoh yang ni lah macam ni sin square. Itu kita guna substitution. Tapi itu untuk continuity. Okay, kita dah habis limit. Ada apa-apa nak tanya? Habis dah? Tak ada dah. Banyak-banyak teknik belajar tu je. Untuk multivariable function. Cuma multivariable function kalau ada ni, kita buat gantian U ni, ni kena tengok sikit lah teknik yang sebelum ni. Tapi jarang lah. Sebab agak susah juga. Okay, ada apa nak tanya ke? Sebelum saya nak masuk kepada continuity. Boleh faham? Boleh. Okay, kita masuk continuity. Limits tak boleh lari dari continuity lah. Belajar limit ni bila? Sem lepas. Dekat matrik dah belajar kan? Dah. Sem lepas belajar lagi? Kelas awak syllabus apa ya? Yelah rasa belajar kan? Belajar. Belajar kan? Dah expert lah banyak kali belajar dah. Mana tadi? Okay, ni continuity. Sikit je continuity. Apa syarat continuity? Apa dimaksudkan dengan continuous function? Apa maksud continuous function? Okay, continuity berkait dengan continuity of function lah. So function tu kita katakan dia continuous pada point yang kita nak tu lah. Sekiranya dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama, function dia adalah defined pada point yang kita nak tu lah. Yang kedua, limits bagi function tu adalah exist. Okay, limits dia exist ya. Yang ketiga, limits bagi function tu mesti sama dengan tengok. Limits bagi function tu adalah sama dengan nilai function pada point tersebut. Okay, ataupun kalau 3 variables macam ni. Okay, sebelum kita pergi kepada contoh-contoh continuity tu, kena faham dulu lah apa itu continuous function. So contoh function macam ni dia tak ada masalah dari segi continuous ataupun tidak lah. So, kalau function, katalah function y sama dengan y sama dengan x squared ni lah. Okay, y sama dengan x squared. Kita nak cari sama ada function ni continuous ataupun tidak pada point ni. Katalah ni ada nilai ni continuous ataupun tidak pada point 1. Maksudnya continuous dalam function kita tu bercantum ataupun tidak. Dia berterusan ataupun tidak. Dia continue. Okay, sama ada pada apa dia tak terputus lah dekat sini. So kalau kita tengok function ni dia tak terputus. Boleh jadi dia putus masa bila? Dia kata function yang sama. Point yang sama. Cuma pada point 1 ni, x sama dengan 1 ni function dia bulat. Okay, maksudnya dia tak ada apa-apa nilai di sini. Function yang macam ni kita katakan not continuous lah. Sebab apa? Pada f1 ni adalah undefined. Okay, ini contoh function yang tak continuous lah. Yang function biasa. Yang obvious untuk continuous ataupun tidak adalah function bagi piecewise
Piecewise maksudnya dia satu fx. Okay. Tapi dia ada 3 ataupun 2 ataupun 3 function lah. Contoh ada function 3 lah. Okay. Dia adalah x. Dia adalah 1 bila x dari negatif 1 sampai kepada kosong. Okay. Maksudnya 1 dari negatif 1 kosong dia 1. Okay. X1. Sini kosong. Ni x, ini adalah y lah, x fx. Okay. Bila x dari 0 sampai 1, okay, x dari 0 sampai 1 sama dengan 0 sampai 1, dia adalah function of x. Maksudnya 0 sampai 1 ni kan, dia function of x. Okay, macam ni. So sebab x ni tak masuk 1, bulat lagi dekat sini. Okey, bila pula dia adalah dari x lebih besar atau sama dengan 1, maka dia adalah function apa? X sama dengan kosong. So lebih besar atau 1, dia kosong. Macam ni. Okey, ini adalah kita panggil piecewise function. Piecewise function ni memang penting untuk kita tahu sama ada dia continuous ataupun tidak. Tu yang penting. Kita cari adakah limit kiri kanan tu sama. Maksudnya pada kosong ni, limit kiri dia kita pakai function yang ni. Of course lah tak sama dengan yang ni. Macam tu je lah benda-benda macam tu. Okay. Tapi sekarang kita nak buat dalam function of multiple variable, di mana sama je syarat dia. Yang pertama dia mesti define. Maksudnya f kita mesti define pada point tu. Yang kedua dia limit bagi f tu adalah exist. Yang ketiga limits bagi function tadi, limit kiri ataupun limit kiri pula. Limits bagi function mana ada kiri kanan dah. Limits tu mesti sama dengan nilai f. Okay, jadi kita lihat example. Inilah example dia. Okay, sama je macam tadi. Ini soalan yang paling senang lah. So yang ni, yang pertama kita check dululah kita punya f pada point negatif 1, 2 ni. Substitute sahaja. So kita dapat f kita berapa ni kat sini ni? Negatif 1, saya tulis je lah. Awak boleh terus congak tu macam ni. So negatif 1 kosong 2, 1 tambah 4. So dapat berapa ni? Negatif 2/5 Okay, dapatlah kita punya f. Yang kedua, kita cari limit. Boleh jugalah. Limit xy. Okay, approach. Tengok pada point yang dia nak lah. Negatif 1, 2 Tengok point dia nak, sebab kalau pada point lain kosong-kosong tak continuous pula. Kecuali kalau dia tanya, tentukan kat mana dia tak continuous. Nampak sangatlah kosong. So negatif 1, 2 masuk sama macam tadi. fxy kita adalah xy per dengan x squared plus y squared. Okay, masuk samalah macam tadi, kita akan dapat negatif 2/5. Okay, yang ketiga, oleh kerana function negatif 1 pada point negatif 1, 2 ni sama dengan limit xy pada negatif 1, 2, xy per dengan x squared plus y squared. So sama therefore fxy continuous lah. Is continuous. Pada point ni lah, kena cakap pada point apa sebab tak semua point dia continuous. Okay, macam tu sahaja. 3 syarat ni. So kalau satu je buat yang pertama ni, dia tak undefined, so tak payahlah buat yang lain. Dia memang tak continuous lah. Okay, sebab dia mesti memenuhi ketiga-tiga syarat ni. Tengok pula yang B. B, kita tengok check yang pertama. So check yang pertama sahaja. Masukkan F0, 0.
Okay, masuk F00. Kita masuk gantikan dalam ni, kita dapat 0/0. Tak boleh nak buat apa dah lah, nak potong pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh, nak cari point pada lain pun tak boleh. So ini kita terus katakan dia adalah undefined. Bila dia adalah undefined, therefore kita punya fxy does not continuous pada point 0, 0. Okay, macam tu saja. Okay, saya tanya yang awak. Saya nak tanya awak yang C lah. C. Tanya yang C. So macam mana pula dengan yang C? Apa, ini piecewise function ya. So apa function kita pada F00? F00 berapa nilainya? Lekas. Berapa F00? Kena pandai baca piecewise. 1. F00 adalah 1. Okey. 1 sebab apa? Sebab apa 1? Sebab function ni menyatakan pada x, y, 0, 0, x, y equal to 0, 0, functionnya adalah sama dengan 1. So kita ambil dari sini ya. Okey, bagaimana kita nak dapatkan limits bagi fxy? Okey. Bila dia approach, bila x, y dan y approach 0, 0. So fxy, kita nak guna function mana ni? Okay, nak guna function mana? Kita perlu guna function yang di atas. Sebab apa? Limits bukan pada point dia. Okay, so saya suka bagi yang single variable punya ni lah sebab senang nak lukis lah. So x dengan y. Katalah kita ada function kita adalah function ni, tak kisahlah function apa. Ni function of x Okay, kalau kita nak cari limits pada point yang ni, okay, kita akan ambil function yang kiri. Okay, ni maksudnya limit dari kiri lah. Okay, limit dari kiri approach A. Okay, dan function yang ini. Limit dari kanan, dia approach A dari kanan. Maksudnya kita akan ambil limit selain dari pada yang sini. Contohnya kalau kat sini dia kosong kat sini, tiba-tiba dia ada tanda kat sini. Maksudnya pada A ni function awak nilai dia yang ni. Tapi limit kita still ambil function yang dari yang selain daripada ni lah, kiri kanan. Maksudnya kalau untuk yang ni function kita yang perlu kita ambil adalah yang selain dari point 0, 0 ni lah. Maksudnya yang persekitaran dia. Jadi limit kita ni kita ambil x squared tolak y squared bahagi dengan x plus y. Okay. So kita cari limit ini, boleh kita simplify. So limits xy approach 0, 0. So ini adalah x tambah y. X tolak y bahagi dengan x tambah y. So kita dapat apa ni? Kita potong. Dapat 0. Okay, dua-duanya limits pun exist. Function kita juga exist. Tetapi function kita tak sama dengan limits. F00 tak sama dengan tak sama dengan limits ni. Limits xy approach 0, 0 bagi fxy. Okay. Sebab apa? Yang ni dia punya function adalah 1, limit dia adalah kosong. Bila dia tak sama, jadi kita boleh katakan fxy does not continuous pada point 0, 0. Okay.
Boleh faham ke? So ni yang ketiga. Dan akhir sekali, example yang D. Yang D. Macam mana yang D? Sama dengan yang tadi lah. Macam mana dengan yang D? Sama, apa kita punya F00? Sama dengan yang tadi lah. F00 kita ambil sama dengan 1. Okay. Yang kedua, apa limits kita? So limits XY approach 0, 0. Fxy kita, so function kita guna adalah function yang ni lah, sebab selain dari yang dia punya yang persekitaran dia, so limits xy approach 0, 0. So ini adalah sin x squared plus y squared dengan x squared plus y squared. So ini kita guna cara yang tadi, substitution tu. So dapat berapa? Bagi saya jawapan dia. 1. Dapat 1. Yang tak tahu kira tu, kira bagi dapat 1. So guna substitution, u equal to x squared plus y squared lah. So kita akan dapat sin u over u. Sin u over u when u approach 0 adalah 1. Okay, yang ketiga, oleh kerana kita punya f00 sama dengan limits, okay, xy approach 0, 0 for fxy. Okay, boleh tulis fxy yang ni lah. So dia, therefore fxy is continuous. Pada point 0, 0. Okay, itu sahaja. Okay, tu je lah. Habis dah partial derivative. Nak masuk hari ni ke partial derivative? Nak masuk hari ni partial derivative? Esok. Esok lah ya. So limits, itu dah limits. Okay, so esok sekejap je. Okay, so partial derivative pun tak sempat habis, tak masuk pun implicit differentiation. Saya sempat yang ni je lah. Esok awak ada quiz kan? Saya pun dah ready dah soalan quiz dalam author tu. So esok kita buat kelas sekejap. Pukul 2 sampai pukul 3 tu. Kemudian quiz untuk domain and range dengan 3D graph lah. Domain and range tu jadikan dia sebagai latihan untuk awak jawab exam nanti. Okay? Tu je lah. Tak ada apa dah. So saya nak stop dekat sini. Tak ada apa nak tanya dah kan? Ada yang nak tanya ke? Confused ke? Tak ada. Tak ada.